Assalamualaikum semua. Hari ini cikgu nak terangkan tajuk yang seterusnya iaitu tajuk isi padu cecair. Okey. Untuk isi padu cecair, unit yang perlu kita tahu ialah unit mililiter dan juga liter. Okey. Pertama kita tengok mililiter. Mililiter ditulis sebagai simbol ml. Okey, dan ia digunakan untuk sukatan yang sedikit. Contohnya, ubat, air kotak, susu dan juga shampoo. Okey, kemudian liter pula ditulis sebagai L. Okey, dia digunakan untuk sukatan yang banyak. Okey, contohnya macam air minuman, air mineral, cat dan juga air dalam akuarium. Okey, ini ialah gambar susu kotak. Ya. Isi padu susu ini ialah 1 liter. Jadi, 1 liter ditulis sebagai 1 L. Okey, jus oren pula ialah isi padu jus oren ini ialah 300 ml. Jadi, 300 ml ditulis sebagai 300 ml. Okey, faham? Okey, seterusnya kita tengok nilai satu senggatan pada penyukat. Okey, ini ialah bika. Bika ialah salah satu alat untuk menyukat cecair, isi padu cecair. Jadi bika ini, ini bika 100 ml. Kita tengok pada ukuran yang paling banyak dekat sini yang boleh sukat ialah sehingga 100 ml. Jadi setiap senggatan ialah 20 ml. Nak tengok setiap senggatan, kita tengok. Yang bawah sekali ni 20. Bermaksud dia 20, 20, 20. So dia naik 40, 60, 80, 100. Jadi setiap senggatan adalah 20 ml. Okey, seterusnya kita lihat bika ini pula. Ini bika 200 ml. Tengok ni paling atas 250. Jadi setiap senggatan mililiter ialah, tengok paling bawah ni 50 kan. Jadi setiap senggatan ni dia akan naik 50, 50. Okey, jelas? Okey, seterusnya. Ini pula ialah silinder penyukat. Tadi bika, ni silinder penyukat pula. Okey, silinder penyukat ini ialah silinder penyukat 100 ml. Ni paling banyak 100 ml. Jadi setiap senggatan ialah 10 ml. Kita lihat kat senggatan ni, nak tahu dia satu senggatan tu berapa. Kita tengok yang bawah sekali ni, dia dah besarkan kat sini. Jadi 10 naik 20 kan. Jadi ini setiap senggatan adalah 10 ml. Okey, seterusnya gambar D. Ini silinder penyukat 1 liter. Ni 1 liter. Okey, kat sini 1000 ml. Okey, jadi untuk pengetahuan kamu, 1 liter ni dengan 1000 ml adalah sama. 1 liter sama dengan 1000 ml. Jadi setiap senggatan, kita tengok senggatan yang bawah sekali ni. 100, 200. Jadi setiap senggatan itu ialah 100 ml. Okey, jadi seperti yang cikgu katakan tadi, 1000 ml sama juga dengan 1 liter. Okey, maksud dia sama. Unit sahaja yang berbeza. Okey, kalau dah faham yang tadi, kita cuba jawab. Okey, nombor 1 A, nyatakan unit isi padu yang sesuai mililiter ataupun liter. Okey, tengok ni, ini ialah secawan kopi. Secawan kopi ialah isi padu ataupun sukatan yang sedikit kan. Jadi kalau sedikit, dia 150 mililiter. Okey, B. Ini ialah gambar botol yang berisi air. Okey, jadi kalau dia berisi air ni 10 dia adalah sukatan yang banyak. Botol ni ialah untuk sukatan isi padu air yang banyak. Jadi 10 liter. Okey. Jadi seterusnya nombor 2, tulis simbol bagi unit isi padu di bawah. Okey, yang ini senang.
dia suruh tuliskan dalam simbol sahaja. Jadi 200 ml sama juga 200 ml. 600 ml sama juga 600 ml. 4 liter 4L. 9 liter 9L. Okey, jadi murid boleh buat latihan buku aktiviti muka surat 132. Okey, bagaimana pula cara untuk menyukat isi padu cecair? Lihat situasi ini, iaitu seorang ibu tengah sedang memberikan vitamin kepada anak dia. So, adik perlukan 10 ml vitamin setiap hari. Okey, jadi biasa kalau kita makan ubat, dia akan bagi satu penyukat kan, macam cawan kecil. Dan cawan kecil tu isi padunya paling tinggi ialah 10 ml. So, senanglah nak sukat ubat. So, ambil vitamin 10 ml setiap hari. Okey. Ni 5, 6, 7, 8, 9, 10 ml. Okey, lihat pula situasi seterusnya. Seorang murid yang perempuan tengah dia sedang sukat air. Yang ini tengah sukat susu. Jadi yang sukat air ni, okey, bersamaan dengan berapa ni? 500 ml kan? Okey, kalau yang sukat susu ni, okey, yang ini sedikit keliru, sama ada ambil 250 ataupun 200. Jadi cara yang sebenar, kat sini dia cakap isi padu air ni 500 dan dia katakan di sini ialah isi padu air 200 ml. Kenapa bukan 250? Jawapan yang betul ialah 200 ml. Sebab ketika kita ambil bacaan isi padu, mata kita mesti pada aras yang sama dengan air. Okey. Jadi isi padu air ni 500 ml. Dia betul, dia baca tegak dengan paras air tu. Dan yang ini kalau kita tengok betul-betul, dia adalah isi padu susunya ialah 200 ml. Seterusnya, saya sukat 1 liter cecair. Okey, dia sukat air dalam jug, tuangkan dalam bika ni bersamaan dengan 1 liter. Dekat sini tulis 1000 ml kan? Jadi 1 liter ni bersamaan dengan 1000 ml. Saya sukat 2 liter cecair. 2 liter. Jadi ini 1000 campur 1000, 2000 ml sama juga dengan 2 liter. Okey, ni maksudnya 1000 ml sama dengan 1 liter, 2000 ml sama juga dengan 2 liter. Okey, seterusnya, berapakah isi padu cecair di dalam bekas? Okey, tengok bekas yang pertama. Okey. Ni 80 ke 100? Okey, mestilah 80 ml. Letak mata kita betul-betul kalau kita tengok pada aras tu, baca dia adalah 80 ml. B, silinder penyukat. Letakkan aras mata, kita akan dapat 700 ml. Dan C adalah 2000 ml ataupun kita boleh sebut sama juga dengan 2 liter. Okey, seterusnya murid-murid boleh buat latihan buku aktiviti 133. Okey, seterusnya ialah kita kena anggar isi padu cecair. Anggaran yang dibuat ialah tidak semestinya tepat. Okey, tetapi ia akan hampir tepat. Okey, yang pertama ni isi padu air ini mungkin 500 ml. Dia meneka, dia menganggarkan isi padu air dalam botol 500 ml. Saya anggarkan kurang daripada 700 ml. Dia pula anggarkan kurang daripada 700. Jadi lepas tu dia nak tentukan sama ada tepat ataupun tidak, hampir ataupun tidak, dia sukat betul-betul dalam bika. Dituangkan air dalam bika, kemudian anggaran kita hampir tepat. Sebab hampir tepat tu maksudnya dah nak dekat tapi tak sama. Jadi betul Ikram, isi padunya ialah 600 ml. Tapi anggaran yang dibuat tu hampir tepat lah. Okey, faham? Okey, yang kedua, isi padu 1 jug jus ini ialah 1 liter. Disukat air yang dia anggarkan ini 1 liter. Okey, kemudian kalau ini 1 liter, saya anggarkan isi padu jus di dalam bekas air ini lebih daripada 1 liter.
Okey, maksudnya kalau ni 1 liter, yang ni mesti lagi banyak. Okey, lebih daripada 1 liter. Itulah anggaran yang dibuat. Okey, mari kita anggarkan isi padu cecair ini. Okey, air dalam bekas ni, kalau ini dibagi hin, dia adalah 400 ml. Jadi, kalau penuh berapa? Okey, kalau ini 400 ml, kalau penuh, saya anggarkan dia dalam 800 mililiter. Sebab apa? Sebab mungkin ini macam ni separuh, yang ini penuh, mestilah 2 kali ganda. Okey. Dia lebih kurang 800 mililiter. Okey, kita lihat pula air dalam baldi ni. Nampak air ni separuh. Dan satu lagi air ni hampir penuh tapi tak penuh. Jadi macam mana kita nak buat anggaran? Aras mata dia lihat mesti sama aras dengan air ni. Jadi ini sebanyak 5 liter. Jadi apa yang saya buat, kita letak aras yang bawah sekali. Ini ialah sifar. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tu 5 mililiter. Jadi dia tanya B ni agak-agak berapa? So 1, 2, 3. Kita jangan kira dari bawah. Bawah ni ialah kosong. 1, 2, 3. So lebih kurang 3 liter. Tu cara anggaran yang kita boleh buat lah. Okay. So murid-murid boleh siapkan latihan buku aktiviti 134. Jadi saya harap dengan video ini dapat membantu kamu menyelesaikan tugasan yang diberi.